Hello, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Inilah dia, Road to Success. Akan membantu kepada semua calon-calon SPM untuk mengulang kaji. Kita buat latih 2B, tapi anda tak akan buat ulang kaji bersendirian sebab kita akan bersama dengan guru yang kami bawakan khas untuk menjadi tetamu jemputan pada hari ini untuk mengajar dan membuat latihan bersama dengan kita. Tapi sebelum kita mulakan ulang kaji kita pada hari ini, Afi nak pesan kepada anda semua, jangan lupa yang kita masih lagi belum menang. Ikut SOP. Langkah-langkahnya mudah saja. Gunakan pelitup muka kalau berada di luar kawasan rumah dan juga gunakan hand sanitizer. Dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak fokus dengan subjek sains sukan. Macam tadi anda dah bersama dengan sesi yang pertama bersama dengan Akmal Nazri iaitu untuk sains sukan kertas 1. Tapi kali ini bersama dengan saya pula untuk subjek sains sukan kertas 2. Tanpa membuang masa, sekarang ni kita nak tahu siapakah cikgu yang akan bersama dengan kita. Jom kita sama-sama saksikan profil cikgu melalui VT ini. Jom. Itu dia, rela dipimpin. Itu saya dah bersama dengan Cikgu Syakir. Assalamualaikum Cikgu. Baik Cikgu, sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita, saya nak tanya juga. Kertas 1 dan juga kertas 2 untuk subjek sains sukan ni, yang mana lebih penting untuk pelajar-pelajar skor sebenarnya? Okey, kedua-duanya penting. Tapi cuma kertas 2 ni lebih kena baca sebab soalan tiada dalam kertas soalan. Soalan dia tiada jawapan. Tetapi dalam kertas 1 ada jawapan. Boleh pilih. Itulah dia. Jadi sebenarnya kedua-duanya penting. Cuma kita kena lebih usaha sedikitlah untuk kertas 2 ni. Baiklah, itu kata cikgu. Sekarang kita nak tanya juga kata calon-calon SPM ni. Macam mana pula pendapat diorang maupun pandangan mereka melalui VT yang telah kami sediakan ni. Jom kita sama-sama tengok. Bagi saya, kertas 2 sains sukan ada yang mudah, ada yang susah. Apabila kita tidak kurang memahami istilah soalan, soalan akan menjadi lebih susah. Tetapi apabila kita memahami kehendak soalan tersebut, soalan ini akan menjadi lebih mudah. Bagi saya, kertas 2 sains sukan tidak dalam sukan. Dalam bidang 4, tajuk pergerakan. Soalan yang mengenai pergerakan diberikan kepada saya perlu menjawabnya dengan memberi imajinasi dan memudahkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Jadi, bagi kawan-kawan di sana, jangan merasakan kertas 2 itu susah kerana kita boleh menggunakan imajinasi kita untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, untuk paper 2 ni agak mudah untuk kita skor. Kita kena fokus pada bahagian kebat. Kebat ni lebih pada fikir aras tinggi. So, kalau kita lebih banyak menghafal, insyaAllah kita akan mudah untuk menjawab paper 2. Bagi saya, kertas 2 sains sukan ni terlalu banyak gambaran yang diberikan dalam soalan sehingga kita dapat jawab dengan logik. Tapi kita juga perlu mengulang kaji pelajaran supaya dapat menjawab dengan mudah. Itu dia pandangan bagi calon-calon SPM. Tak ada yang susah pun sebenarnya. Betul. Sebab benda ni boleh dikatakan common sense. Lebih-lebih lagi kalau pelajar tu memang dah biasa bersukan, kemudian dia merupakan seorang atlet, mungkin dia tahu juga antara langkah-langkah untuk menjawab kertas sains sukan ni. Baik cikgu, sebelum kita mulakan latihan ataupun latih 2B, sesi pembelajaran bersama dengan cikgu. Cikgu dah bersedia ke? Ya, insya-Allah. Saya dah bersedia. Baik, jadi anda yang berada di rumah, calon-calon SPM, kalau belum bersedia, jangan risau. Kami bagi sikit masa sebab kita akan berehat terlebih dahulu. So, boleh keep standby apa saja, buku nota ke, buku catatan untuk mencatat apa saja teknik dan juga panduan daripada Cikgu Syakir kita pada hari ini. Baik, kita rehat terlebih dahulu dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020.
Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua, ikut SOP, pelitup muka jangan lupa, hand sanitizer dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baik, kalau dah bersedia, yang rumah pun dah bersedia dengan buku nota, cikgu dah bersedia untuk mengajar. Okey. Tapi cikgu, kita nak tanya juga kawan-kawan kita yang ada di studio untuk belajar sama-sama dengan kita. Jom kita tengok sikit wajah-wajah mereka. Dah bersedia ke belum? Manakah mereka? Ada tak? Sebab kita ada juga student yang study dengan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang. Dengar tak? Waalaikumsalam. Okey. Inilah dia student cikgu. Student daripada Bukit Jalil dan Sekolah Menengah Tengku Putra Langkawi, bebas cukai. Jauh kita bawa daripada Langkawi pun ada. Baik, tanpa membuang masa cikgu, kita serahkan kepada cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran Okey, kita mulakan. Tadi dah Cikgu Lokman mengajar, semua dah mendapat A. Kertas 3 pun kita dah dapat A. Cuma tunggu satu lagi kertas, iaitu kertas 2. Di mana kita juga akan dapatkan A untuk... Pasti cikgu? Pasti semua. Baik. Jadi hari ini adalah hari bersejarah untuk saya memperkenalkan Sains Sukan secara langsung di TV dan juga awak-awak semua yang anak-anak murid di luar dan juga yang di pentas secara langsung ini juga mencipta sejarah dalam Malaysia, iaitu di antara murid tertua mengambil SPM. Ya, betul. Jadi saya pun mengajar lebih tahun. Jadi mari kita mulakan sejarah kita bermula hari ini. Okey, latar belakang diperkenalkan pada tahun 2000 KBSM. Seterusnya pada 2017 KSSM, di mana tingkatan 4 mula mengambil pelajaran ini pada 2017 dan masa tingkatan 5 kita mengadakan pertama kali 2018 SPM kali pertama. Jadi tahun ini 2020 untuk kali yang kedua dan ketiga. Okey. Jadi apa itu sains sukan? Sains sukan ini adalah satu subjek elektif yang diperkenalkan untuk pelajar-pelajar yang mana siapa yang akan ambil, iaitu murid-murid ataupun atlet peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Kalau semua tengok sekarang ada atlet-atlet di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga Bandar Penawar yang mengambil sains sukan dan juga sekolah-sekolah biasa. Okey, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman mengenai sains sukan. Itu antara yang pelajar yang dapat. Pelajar belajar makanan, pemakanan. Dia tahu macam mana nak makan, macam mana nak mengamalkan pemakanan yang sihat. Belajar mengenai cara berlatih, cara kaedah latihan. Itu yang pelajar dapat dalam sains sukan. Jadi pengetahuan dalam disiplin sains sukan dapat membantu pelajar untuk meneruskan sukan. Dia tahu macam mana nak melakukan senaman-senaman dan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya. Okey, format kertas perpisahan. Tadi Cikgu Lokman dah cerita mengenai format kertas 1 dan kita dah selesai kertas 1, kertas 3 iaitu pada tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan pelajar-pelajar pun sekarang dah tahu dah markah dia tahap mana. Dan hari ini saya nak memperkenalkan kertas 2 ataupun kertas subjektif di mana soalan struktur terdiri daripada 10 soalan dan semua soalan ini hendaklah pelajar-pelajar menjawab semua di atas kertas soalan jawapannya. Okey, dan semua 7 bidang yang kita belajar tadi Cikgu Lokman dah mengajar, 7 bidang kita akan ditanya dan peruntukan markah adalah 40. Okey, seterusnya soalan esei, dia akan tanya 3 soalan dalam kertas 2 dan pelajar pilih 2 soalan. Akan pilih 2 soalan saja dan bidang yang ditanya adalah cross ataupun merentas bidang sebab dia tak boleh tanya sampai 7 soalan. Jadi daripada 3 soalan akan ditanya 2 pelajar akan menjawab 2 soalan. Okey. Ini adalah pemberatan bidang kurikulum sains sukan.
Okay. Dalam DSKP menyatakan bahawa semua pelajar akan belajar pada tujuh bidang, tetapi bidang yang maaf. Boleh cikgu? Tak apa. Okey. Bidang yang kita tumpukan yang banyak akan ditanya iaitu fungsi sistem tubuh dan pengenalan. Kenapa? Kerana bidang ini kita belajar banyak. Jadi mungkin soalan dia lebih sedikit daripada bidang-bidang lain. Okey, seterusnya pelajar jangan tinggalkan satu pun bidang sebab semua bidang ni ditanya dalam soalan kertas 2. Okey. Seterusnya kita tengok tarikh peperiksaan kita. Okey, tadi kita dah nampak dah tarikh tu. Tarikh dia 17 Tarikh dia Mac. pada 17 Mac 2021 di mana tarikh bermulanya sejarah awak. Anak-anak murid, sejarah di mana anak-anak murid dikatakan di antara pelajar yang tertua sekali untuk ambil SPM. Betul. Jadi bila kertas 1 pada paginya pada pukul 8 hingga 19 dan ada soalan tertutup. Tertutup bermaksud soalan itu adalah soalan tak boleh nak bawa keluar. Dia bukan terbuka. Kalau bawa keluar mungkin kena tangkap dan boleh dikenakan tindakan. Okey, untuk saya kertas 2 start pada pukul 2 hingga 4.30, 2 jam 30 minit. Soalan terbuka. Soalan itu boleh conteng, boleh bawa keluar dan tidak menjadi kesalahan. Okey, baik. Okey, kita terus pada macam mana kita nak menjawab. Kata tugas. Yang penting yang di sini dikatakan kata tugas. Okey, saya terangkan kata tugas ni kenapa kena penting tengok kata tugas. Walaupun pada satu gambar saya boleh membawa perbezaan di antara kata tugas dengan jawapan. Kita tengok yang pertama. Okey. Yang pertama iaitu nyatakan. Bila dikatakan nyatakan P. Nyatakan P ataupun namakan P. Jadi bila murid dapat yang ni terus jawab ya. Apakah P? P adalah atrium kanan. Anak-anak murid, P atrium apa? Atrium Kiri apa? kanan. Mijin Cheng? Minji. Menji. Okey. Halo. Atrium Atrium apa? P. Atrium kanan. Atrium kanan. Betul ke? betul ke? Pasti. Saya tengok kiri. Betul ke cikgu? Minji pun macam Okey, dia keliru. adalah pemain bola keranjang. Tak apa, kita tengok. Okey. Terangkan. Bila dikatakan terangkan berkenaan P. Okey, berkenaan P. Okey, bila kata terangkan, kita mesti terangkan. Okey, satu faktor P adalah atrium kanan. Tadi kita dapat satu markah, tetapi sini kita akan dapat 2 markah. Okey. Bila terangkan, bila ada fakta dia mesti ada penerangan. Okey, P adalah P menerima darah kurang oksigen dari seluruh badan. Kita akan dapat satu lagi markah. So kita akan dapat 2 markah di sini. Baik. Okey. Bila kata terangkan, jangan katakan P adalah atrium kanan. Lepas tu kebanyakan budak pelajar dia akan tinggalkan. Jadi rugilah satu markah. Kurang markah kat situ. Di situ ada 2 markah. Tengok. Biar ada peruntukan markah dia akan tulis. Yang itu penting. Nanti kita akan tengok. Baik. Jelaskan. Okey. Dia jelaskan, terangkan. Okey. Bila jelaskan, okey, jelaskan 2 fungsi. Di situ dia bagi 2 fungsi. Okey, jelaskan 2 fungsi. Jadi kita kena jelaskanlah 2 fungsi. Kalau dia katakan jelaskan 3 fungsi, kita jelaskan 3 fungsi. Okey. Jadi P menerima darah kurang oksigen dari seluruh badan dan P mengalirkan darah kurang oksigen Ke R. ke R. Ke mana? Atrium kanan. Okey. Okey, bezakan. Apakah perbezaan fungsi
P dan S. Ini dia tanya beza. Jadi kita bezakanlah. Dua markah juga. Jadi P menerima darah kurang oksigen dari seluruh badan dan S mengepan darah beroksigen. Ini bila pair ni dapat satu markah. Dan P adalah atrium kanan dan S adalah atrium kiri. S adalah ventricle kiri. So dapat satu markah. Dia ada pair ni dapat satu markah, so dia akan dapat dua markah. Okey. Baik. Okey. Tadi saya tanya Minji, macam mana nak kenalkan kedudukan jantung. Okey. Untuk senang, anak pelajar, kita bahagikan dua. Kita tulis, selalu kita akan tulis kaki. Kaki. Senang ingat, kaki. Senang. Maksudnya yang Jadi ki. pada kertas tu kita tengok kaki. Kanan ataupun Kiri. kiri. Oh, mudah. Okey. Tetapi kalau anak pelajar takut, letak di situ kertas soalan, angkat, letak di dada terus. Gambarkan terus. Gambar terus. Baru nampak kanan kiri. Ya. Senang cikgu. Letak kanan, okey, tulis kanan. Sebab nanti bila jawab takut tertukar. Baik. Okey, itu cara mudah untuk kenal. Okey, ini teknik menjawab soalan struktur. Yang pertama, Boleh? apakah dasar sukan negara yang digambarkan dalam rajah 1? Okey. Okey, yang saya nampak. Okey, jadi kita tengok belajar macam mana kita membaca keseluruhan soalan. Pertama, rajah menunjukkan aktiviti bersukan ini kita kena baca. Penyataan yang diberi dalam soalan struktur kita kena baca sebab dia menggambarkan pada stimulus. Ini stimulus lah. Ya. Dia kata, rajah menunjukkan aktiviti bersukan. Tak ada yang bertani sini. Kan? Tak ada yang race kereta. Cuma dia kata bersukan. Okey, sini kita akan tengok bersukan. Okey, yang kedua kita akan tengok apakah menunjukkan kata tugas. Tadi Cikgu Luqman dah ajar apa itu kata tugas. Yang ni penting. Okey, apakah? Sebab kita nak jawab. Yang kedua kita tengok markah yang diperuntukkan. Berapa markah? Satu markah. So kita boleh bahagikan masa dengan kita nak membaca. Maksudnya satu markah. Jadi tak perlu banyak. Satu saja jawapan. Okey. Kita tengok di sini. Di gambar rajah. Kita analisis di gambar rajah. Gambar rajah ni dilukis. Bukan dilukis saja. Dia ada analisis dia. Kalau kita tengok sini. Larian muhibah. Muhibah maksudnya kalau pelajar-pelajar ada belajar dasar sukan negara. Okey. Okey, siapa? Siapa nak jawab? Dasar sukan negara ada dua. Siapa boleh jawab? Sarah Sofia? Okey, Hazmi. Silakan. Okey. Okey, sila buka mic. Sukan masa dengan sukan prestasi tinggi. Okey, dia ada dua. Okey, dalam gambar dua-dua ni macam mana? Gambar dua-dua ni menunjukkan sukan masa. Kenapa? Sebab dia aktiviti riadah. Ya. Dan muhibah tu untuk semua. Pandai Azmi. Baik, terima kasih Azmi. Okey, Azmi adalah sukan apa? Azmi bersukan apa Azmi? Dia sukan dia dahsyat. Sukan Decathlon. olahraga. Oh, olahragawan Yes, ni. Olahragawan. 10 acara. InsyaAllah satu hari nanti. Okay. Betul-betul. Mewakili negara. Tahniah. Okey. Jadi jawapan dia adalah sukan untuk semua. Sebab kadang-kadang pelajar bila selalu dapat soalan, dia akan dapat dua berbeza. Dia akan bagi satu atlet untuk prestasi tinggi dan satu sukan masa. Jadi dia tukar jawab tanpa membuat analisis pada gambar rajah. Okey, seterusnya kita tengok rajah menunjukkan aktiviti bersukan, nyatakan dua sumbangan macam tadilah. Dikatakan dua sumbangan. Okey. Sumbangan kepada siapa? Kepada individu. So, ini yang kita kena analis. Kita kena tengok soalan kita kepada dia ada individu, dia ada masyarakat, dia ada negara. Jadi jangan kita terpedaya dengan ini. Jadi jawapan dia peningkatan tahap kecergasan fizikal
ataupun kesihatan, penggunaan masa lapang. Ini Secara- cara jawab. Okey, sebab selepas kita kaji, kita akan jawab. 2 markah. So, jangan tinggal. Okey, Ingat, dapat? jangan tinggal. Jangan tinggal. Okey. Okey, Sarah. Boleh baca tak? Okey, silakan Sarah baca. Rajah di bawah menunjukkan tak nampak. Menunjukkan 2 aksi Sukan yang menggunakan 2 aksi yang sukan. menggunakan tenaga yang berbeza. Dapat? Okey. Okey. Okay. Bila kita dapat mengenai tenaga, okey, mengenai tenaga, ingat, kita kena ingat ini. Bila nak belajar tenaga, anak-anak pelajar kena belajar satu lagi, bila tenaga, apa jenis latihan yang anak-anak murid akan buat. Belajar atletik, apa jenis latihan dia. Belajar aerobik, apa jenis latihan. Hafal yang tu. Dia mesti ada berkaitan. Baik. Okey, yang sini, kalau tengok ni acara maraton. Sama dengan apa, Azmir? Azmir acara decathlon. Ya, Cik. Saya juga. Decathlon. Acara apa yang melibatkan lari? 1,500. 1,500. 1,500 berapa saat, berapa minit Azmir lari? Saya lari mencatat 4 minit 48 saat. Okey, 4 minit. Jadi bila kita dapat mengenai tenaga, kita tengok satu. Kita tengok dari segi masa. Okey? Kita dah tengok dah apa sistem tenaga dominan. Dominan maksudnya yang banyak kita guna. Dan markah dia. Okey, kita tengok masa. Kalau maraton dia melebihi 120 minit. 120 saat. Okey? Dan kalau untuk angkat berat, masa kurang 10 saat. Okey? Jadi, di sini kita boleh menentukan jenis tenaga yang kita gunakan. Betul tak, Azmi? Okey, Sarah? Tenaga apa yang digunakan di yang angkat berat tu? tenaga Dia kurang anaerobi 10 saat. elektrik. Betul tu? Bunyi tik-tik ya? Tenaga apa Sarah? Anaerobi Eh, alatik. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Nyatakan sistem tenaga dominan yang digunakan oleh atlet X. Okey, jadi kalau melebihi 120 saat adalah aerobik. Aerobik. Alright. Okey, untuk yang tadi untuk struktur kita tengok penulisan jawapan esei. Okey. Afiq memang seronok menulis esei kot. Saya seronok menulis esei. Okey. Dia bergantung pada kata tugas. Macam tadi kita belajar kata tugas. Okey. Ada persamaan dengan soalan struktur. Ya, dia sama soalan struktur. Kita boleh jawab cara panjang, cara pendek. Kita akan tengok. Satu penerangan, huraian, perbezaan, pembandingan membawa satu markah. Okey, dia mesti ada fakta, dia ada penerangan, dia mungkin pergi pada 2 markah. Tidak perlu penerangan yang meleret tetapi tiada fakta. Okey. Seterusnya, tidak boleh menggunakan perkataan yang ringkas. Yang ataupun YG. Dan sebagainya di SB. Okey. Otot OT. Tapi kita tak boleh terimalah. Okey. Menggunakan struktur ayat yang betul. Okey, kita tengok teknik menjawab soalan esei. Pertama, rajah 12 dan rajah 12.2 menunjukkan 2 aksi dalam sukan. Okey, bila sebut 2 aksi maksudnya di gambar tu dia ada 2 aksi di dalam sukan. Okey. Aksi pertama, siapa boleh tengok? Okey, main apa? Kita minta Nurul Aisyah. Nurul Aisyah. Okey. Silakan. Aisyah. Aisyah, main apa yang pertama tu? Jawab. Ya, saya. Yang pertama tu, manakah? Sekejap gambar. Boleh. Main apa? Main bola sepak ah? hoki. Main hoki. Okey. Untuk yang ini kita soalan bila soalan berkaitan dengan tuas,
Okey, banyak pelajar yang ni kita tampilkan sebab banyak pelajar dia belajar sains, tapi di dalam sains kita ada mechanical, tuas, tapi di dalam sukan ni dia kena banyak penggunaan otot dan sendi. Fina, nyatakan kelas tuas yang diaplikasikan di Rajah 12 dan Rajah 12.2. Okey, kalau tengok pada Rajah 12.1, Afiq rasa tuas kelas berapa? Tuas kelas berapa? Okey. Rajah. Saja saya tanya. Tahu tak tahu pun. Hentam sajalah lah. Hentam saja. Hari ini kita buat sejarah. Sebab saya nak bagi 1 minit, saya ajar mesti pandai. Oh. Tuas kelas berapa Maksudnya Dia ada nombor kelas lah. 1, kelas 2, kelas 3. Ya, Rajah berapa tadi cikgu? Rajah 12.1. Kelas 1. Kelas 1. Okey. Kita tengok. Okey, ini saya ajar macam mana kita nak menghafal kelas di dalam badan. Okey, kita hafal F, Fatimah beri duit atau Fazal beri duit. Kalau ni orang marah lah Fatimah kan. Okey. Fatimah beri duit. FBD. Ingat? Okey. FBD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tengok yang mana di tengah. B. Kalau mana di tengah di sini katakan yang ni. Masa kita dongak macam ni, otot kita tarik, yang di tengah adalah fakrum. F is stand for fakrum. Jadi yang di tengah fakrum, jadi ini tuas kelas 1. Oh. Okey, kita tengok yang ni pula. Bila kita jenggit ni, okey, apa yang di tengah? Sebab semua berat badan kita turun ke kita punya tulang, jadi berat badan B di tengah. So B is 2. Tuas kelas 2. Yang ni tuas kelas 3 kenapa? Sebab otot kita ini kita punya akan tarik di sini. Jadi daya kita di sini. Okey, daya kita akan berada di sini. Okey. Okey, saya tanya balik. Okey, daya kita so D di tengah. Bila D di tengah kelas 3. Kelas 3. Okey. Kita tengok yang mana di tengah. Kita tapi kena hafal FBD. Okey. Baik. Okey. Okey. Sekarang tengok balik. Apa di tengah? Kalau kita nampak yang tengah dia adalah D. D. FBD. So kelas ni kelas 2. Kelas FBD. FBD. Kelas 3. Oh, kelas 3. Ini kelas 3. Ya, kelas 3. Father beri duit. S, Fatimah beri duit. Okey. Atlet. Okay, kita tengok kelas tuas yang diaplikasikan di Rajah 12.1 ialah tuas kelas ketiga. Dan pada Rajah 12.2 ialah tuas kelas kedua. Dapat tak? Dapat. Boleh? Boleh. Okey. Kriteria kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan. Okey, tadi bila menguis bola. Okey, kita guna otak kecil ke, otak halus ke, otak kasar? Hanani. 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 Tak jawab lagi. Okey, Hanani. Otot kecil. Kita menggunakan otot halus ataupun otot kasar. Bila kita menguis bola. Okey? Hanani? Tak dengar, ha? Otak besar. Oh, tak boleh jawab. Otak besar. Otak besar. Okey. Jadi kita tengok. Tengok betul ataupun tidak. Okey, kriteria kemahiran motor yang digunakan dalam Rajah 12 ialah kemahiran motor kasar kerana atlet hoki menggunakan otot besar. Ini cara kita jawab. Menggunakan otot besar, kita dapat 1 markah. Dan kita beri contoh menggunakan otot besar seperti bicep dan tricep. Baik. Okey, kita akan dapat markah. Okey, untuk soalan C tadi, teknik pengurusan kejeraan yang paling sesuai ialah teknik riser. R-I-C-E-R. Riser. Okey, letakkan dalam keadaan rehat. Ini kita tulis. Okey, kita ada riser. Mula kita R tu stand for rest. Okey, kita letak dalam keadaan rehat. Dan seterusnya ambil ais dan masukkan dalam uncang kain plastik dan demuahkan di bahagian yang bengkak iaitu ais. Okey.
Dan seterusnya, balut bahagian yang bengkak. Ambil bandage dan balut bahagian yang untuk mengurangkan bengkak, iaitu kompres. Okey, seterusnya kita elevate, angkatkan bahagian yang bengkak dari aras jantung supaya tinggi. Dan seterusnya kita rujuk kepada pakar. Okey, itu RICER. Boleh dijawab secara ayat dan juga boleh dijawab secara point. Baik. Stand, R, rest pun dapat markah. Jadi kalau ini 4 markah ataupun 6 markah, dia akan dapat full mark. Macam ni. Kita jangkalah. Okey. Ini adalah contoh jawapan dia, cikgu. Contoh jawapan. Baik. Nak jawab secara point ataupun nak jawab secara esei. Okey. Jadi kalau point, dia meliputi semua. Okey. Okey. Seterusnya, Rajah menunjukkan 2 aktiviti yang melibatkan otot bicep. Okey, yang melibatkan otot bicep. Jadi kita baca bicep dan tricep. Yang mana bicep? Yang ni apa dia ni? Nampak tak? Ni otot apa? Atas. Saya jawablah bicep, cikgu. Wow. Saya jawab, cikgu. Baru Bicep. tengok buku. Okey, yang bawah ni tricep. Yang bawah Bicep tricep. dengan tricep. Jadi untuk anak-anak pelajar macam ni, hafal otot yang dominan kita guna. Selalu periksa kita akan tanya inilah. Bicep, tricep, pectoralis major, abdominal. Yang ni apa? Belakang ni apa? Semua tengah baca doa. Macam apa nak jawab ni? Saya tak dengar. Okey. Belakang hamstring, depan? Depan apa? Quadricep. Yes. Azmi selalu guna. Baik. Okey. Jadi jelaskan mengapa dikatakan penguncupan isometrik berlaku dalam lakuan di darjah 1.1. 1.1. Azmi. Okey, sebelum kita tanya Azmi, cikgu. Azmi, saya bagi chance awak Azmi untuk fikir dulu jawapan tu. Sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Tak apa, Mei, kita tunggu jawapan Mei selepas berehat dan kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 dan kita masih lagi nak sambung dengan subjek kita Sains Sukan Kertas 2, cikgu. Okey, tadi Hazmi nak jawab, cikgu. Azmi, okey. Hazmi, silakan. Ya, saya juga. Okey. Yang lakuan X, cikgu. Ya, isometrik. Apa itu isometrik? Lakuan ya. Ya. Tu Gusti lengan tu. Yang ni. Oh, correct. Otot bicep bertindak sebagai antagonis dan otot tricep bertindak sebagai agonis. Okey. Sekarang kita tengok, jelaskan mengapa dikatakan penguncupan isometrik. Isometrik maksudnya otot kita tak memanjang, tapi tak apa. Baik. Okey, betul. Sebab dia tumpukan yang tadi isotonik. Okey. Jadi soalannya jelaskan mengapa dikatakan penguncupan isometrik berlaku dalam lakuan di darjah 1.1. Markah dia 2 markah. So kita kena jawab macam mana itu isometrik. Kita kena terangkan. Nanti kita akan tengok. Okey, peranan agonis dan antagonis. Sorry tadi lah. Yang Azmi jawab yang ni tadi. Oh, soalan nombor 2. Peranan agonis dan antagonis. Prime mover dengan penggerak utama dan juga pembantu. Okey. Berlaku dalam salin tindakan otot. Kita akan tengok. Okey, kita tengok. Okey. Daya terhasil. Yang ni kalau dia tanya apa itu isometrik. Daya terhasil semasa kedua tangan saling menahan dan tidak mengubah panjang. Kita jawab macam tu. Maksudnya masa dia buat gusti lengan tu, dia bertahan tu adalah dua tangan saling menahan tetapi tidak mengubah panjang otot. Dia tak ubah tapi berlaku penguncupan. Okey. Berlaku penguncupan dan
dan panjang pendek otot. Dan lakuan act yang tadi, otot bicep bertindak sebagai antagonis. Okey, gambar macam mana yang dikatakan antagonis. Okey, gambar act tadi, masa bawah, bila naik, agonis. Dia bawah, dia ada dua. Atas, bicep, naik, agonis, dan di bawah, antagonis. Baik. Okay, kalau patah balik, di bawah agonis, atas antagonis. Okey. Okey, 12C, kekuatan otot bermaksud daya maksimum yang dihasilkan oleh satu otot atau kumpulan yang khusus dalam otot. Okey, jadi maksudnya kekuatan otot macam tadi lah. Mempunyai kekuatan otot, dia boleh tahan kalau dia boleh. Masa yang tu adalah isometrik. Tapi kalau dalam keadaan yang pantas dia buat adalah itu kekuatan otot. Okey. Oh, ini antara jawapan. Anda jawapan yang kita boleh bagi markah. Okey. Okey. Baik. Okey, kalau daya tahan otot, dia akan berkaitan dengan masa. Macam tadi kita buat. Okey, kita buat dumbbell, kita boleh buat 20 kali. Itu daya tahan. 20 daya tahan. 20. Tapi kalau kita boleh buat sekali tapi dengan 1 RM, maksudnya beratan yang tinggi, yang berat, itu kekuatan. Tapi kalau buat yang lama, itu yang ada masa saja, itu adalah daya tahan. Baik. Okey. Kita tengok pengenalan bidang 1. Bidang 1 iaitu pengenalan saiz sukan, dasar sukan. Okey, soalan selalunya yang bidang 1 ini, dia akan tanya berkaitan dengan permainan. Apakah sistem pertandingan Q? Okey, pertandingan Q. Siapa boleh jawab? Sistem liga. Kenapa kata sistem liga? Sebab dia ada X dan Y. Ada X dan Y. Okey, tak apa. Baik. Macam mana kita nak tahu sistem liga berapa? Kita tanya, okey. Masih lagi Sarah. Sarah. Sistem liga berapa kumpulan? 4 kumpulan, cikgu. Okey, 4 kumpulan. Macam mana kita nak tentukan 4? Kita tengok di sini, dia kata pusingan kedua. Kita tengok J. JC ataupun JC itu menunjukkan bahawa ini adalah Johan. Okey, kita kira Johan ada berapa? JC 1, JB dan JA. Baik. So ada berapa? 3 dan J 4. D. Anda 4. So ini kita boleh katakan ini adalah Liga 4 kumpulan. Kita tengok di sini pula. Okey, di pertandingan P, J. Johan ada berapa? 1, 2, 3. So yang ni Liga 3 kumpulan. Okey? Baik. Jangan panik. Soalan diberi, ada jawapan di situ. Tapi kita kena analyse. Baik. Kita kena analisa pada soalan. Okey, jadi sistem Liga 4 kumpulan. Ataupun kita jawab sistem Liga pun kita betul. Kita jawab separa Liga pun kita betul. Baik. Okey. Okey. Jadual 8 menunjukkan jadual pertandingan yang berbeza tadi. Jelaskan pengagihan kumpulan seeded. Okay, kita kena tahu apa itu seeded. Okay. Apa pula jawab? Kita tanya Lisha lah. Lisha Rani. Lisha. Je. Okay, Lisha. Ya. Pemain bola jaring. Ya. Wah, pemain bola jaring. Okay, Lisha. Ini dia soalan. Cuba jawab. Apa itu seeded? Pasukan yang Johan, Naib Johan, tempat ketiga dan tempat keempat pada Ya, tahun lepas. pelajar student dapat A terus. A plus. Jadi pasukan yang Johan, Naib Johan. Seeded maksudnya diletakkan tempat. Jadi Johan, Naib Johan, tempat kedua pun Naib Johan. Okey, kalau tulis tempat kedua pun boleh. Johan, Naib Johan ataupun tempat ketiga dan empat. Yang ni diletakkan sebagai seeded dalam by. Okey. Untuk bidang 2, pengenalan sistem tubuh manusia, sokongan dan pergerakan
kawal atur sistem tubuh. Jadi kita akan tengok soalan apa yang berfungsi sistem kardiorespiratory mengenai jantung, penghasilan tenaga. Yang tadi yang banyak persen yang ditanya. Okey, jadi pelajar jangan risau. Baik. Okey, yang ni semua anatomi yang macam Cikgu Luqman ajar tadi. Jadi yang ni kita tengok rajah 4 menunjukkan struktur jantung manusia. Namakan S. Tadi kita kata nyatakan, namakan. Just bagi tahu je. S. Okey, siapa nak jawab? Hanani. Hanani, okey. Okay, silakan. Ventricle kiri. Ventricle kiri. Betul. Kaki. Kaki. Sebelah kiri. Okey. Kaki. Baik. Jadi sebelah kiri. Okey. Dapat A. Bahagian A. Dapat A bahagian A. Bahagian A. Beri satu contoh kaedah latihan aerobik yang boleh. Ya. Okey. Okey. Jadi kita kena baca tadi, kita dah belajar latihan Fatlet, latihan LSD untuk aerobik. Yang tadi saya kata bila kita tahu mengenai tenaga, kita tengok jenis latihan. Dia tu compare, mesti ada dua. Kita tahu jenis latihan aerobik. Kita tahu berkaitan dengan latihan yang berkaitan dengan aerobik. Jadi latihan Fatlet, latihan long slow distance dan latihan jeda jarak Jauh. Boleh? Boleh? Boleh semua calon? Boleh. Boleh. Okey. Soalan seterusnya, cikgu. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Okey, rajah 4 menunjukkan struktur jantung manusia. Beri satu perbezaan antara Q dan S daripada segi struktur dan fungsinya. Okey, siapa boleh tolong? Jawabkan. Satu, Q. kita kena kenal dulu Q tu apa? Q Q itu apa? ventricle. Disha? Kita bagi peluang. Siapa pula tu? Ya. Tak kisah. Hazmi boleh. Sarah pun boleh? Minji boleh. Sarah boleh. Nurul Aisyah boleh. Aisyah pun. Aisyah nak cuba Q jawab. apa? Q apa? Struktur apa? Q. Ventricle. Ventricle kanan. Ventricle kanan. Thank you, Ventricle Minji. kanan. Dan S adalah ventricle kiri. Baik. Okey, kita tengok struktur. Selalunya bila struktur di jantung kita akan tengok dinding dia. Okey? Dinding. Sebab sebelah kiri ia mengepam darah ke seluruh badan. So dia kenapa? Dinding yang tebal. Yang kiri dia cuma mengepam darah ke balik ke paru-paru. So dinding dia tak berapa tebal. Jadi kita boleh tengok dari segi struktur. Q mempunyai dinding yang kurang tebal dari dinding S. Dia bandingkanlah. Okay, mempunyai S mempunyai dinding yang tebal untuk mengepam darah. Itu salah satu cara untuk dapatkan markah. Okay. Kita tengok ada fungsi mengepam darah tinggi karbon dioksida ke paru-paru. Okay, iaitu Q dia akan pam ke paru-paru dan S mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Okey, semua boleh faham? Semua calon-calon boleh faham? Baik. Minji. Okey, kita tengok bidang 3, sataf pergerakan, jenis gerakan, asas kinematik gerakan, hukum Newton. Okey? Dia macam mana belajar fizik, dia ada hukum Newton, dia ada stability. Okey. Bola tampar. Siapa nak baca? Lisha? Sekali lagi? Ya. Boleh baca? Lisha Rani. Lisha Rani. Nyatakan satu prinsip kestabilan yang berkaitan dengan aksi di yang atas. berkaitan dengan aksi Aksi itu iaitu aksi apa itu. dia ada? Prinsip Menunjukkan kestabilan satu apa? aksi dalam permainan bola
tampar. Okey, jadi kita kena tengok gambar rajah tu. Tengok kaki dia dulu. Kaki dia macam mana? Satu kaki kan, dua kaki. Dia buka kan? Okey. Tengok lutut dia difleksi ataupun tak. Okey, kita dah belajar fleksi. Okey. Okey, bila dia katakan kestabilan. Okey, bila katakan kestabilan, Baik. okey. Kita akan tengok apa yang melibatkan kestabilan. Kita ada beberapa fungsi iaitu jisim. Kalau orang tu lagi besar, lagi dia punya stabil, dia tak bergerak. Pusat graviti, okey, menunjukkan dia punya pusat graviti kalau tinggi dia tak apa stabil, tapi kalau lagi rendah dia lebih stabil. Dua garis graviti, iaitu garis graviti, semua segmen badan baik kita dekat dengan garis graviti, kita lebih stabil. Kalau kita keluar macam ni, nampak kita tak akan stabil. Baik. Okey, sebab kita keluar pada garisan graviti. Okey, seterusnya tapak sokongan. Okey, tapak sokongan yang menyebabkan awak lebih stabil. Dan seterusnya geseran kasut. Kan fokus kita. Okey, daripada gambar rajah ni apa yang awak nampak? Kita kena analis gambar. Memang ini semua jawapan, tapi bila tidak ada pada gambar rajah, bermakna kalau kita tulis salah. Kita kena analis gambar. Okey, nyatakan satu prinsip kestabilan yang berkaitan dengan aksi itu. Okey, Hanani. Hanani. Sila. Hanani. Terkejut nama dipanggil. Alamak. Gimana? Dapat tak? Nyatakan prinsip kestabilan pada aksi ini. Apa yang jelas nampak? Meluaskan tapak sokongan. Ya, meluaskan tapak sokongan yang ini nampak di kaki. Tapi kalau kita kata jisim, boleh tak? Jisim kita tak nampak sebab kita nampak dia seorang kecil je. Kalau ada seorang lagi di sini, sebesar ini, kita boleh kata ini boleh kaitan dengan jisim. Berat dia. Berat badan. Tapi sebab sini tak ada, kita tak boleh bandingkan, kita jangan jawab. Boleh? Faham Boleh? tak? Faham tak? Alright. Yang calon di rumah pun faham? Okey. Okey, beri dua contoh aksi sukan lain yang melibatkan prinsip kestabilan. Okey, kita tengok gambar peserta tu macam tu. Apakah aksi lain dalam sukan? Boleh? Siapa? Okey, siapa nak cuba? Minji. Minji Ya, ada kan? ketika pukulan forehand dalam sukan tenis. Sukan tenis. Okey, waktu mana? Waktu servis? Waktu pukulan forehand. Okey, forehand. Okey. Dia forehand, kita akan tengok. Okey. Iaitu ketika pukulan forehand tu macam mana? Okey. Ini forehand. Okey. Oh, ada gambar kartun lah. Okey, tak apa. Okey, ini masa forehand. Tengok kaki dia ada buka. Okey, jadi maksudnya pelajar sains sukan ni dia kena mahir semua permainan. Dia kena tahu, kena tengok. So dia boleh tahu, dia boleh kaitkan. Okey, seterusnya ketika kedudukan bersedia dalam taekwondo. Okey, jadi dia buka luas kaki dia. Okey, dia fleksi dia punya lutut. Baik, ini yang nama dia cikgu, kukuda kena kuat ni. Kukuda. Kukuda. Okey, kuda ke kuda. Baik. Okey, seterusnya cikgu. Okey, bidang 4. Pengenalan kecergasan, pengukuran kecergasan, prinsip latihan fizikal, kaedah latihan fizikal dalam bidang 4. Okey, kita ada lagi 3 bidang. Okey, yang ni yang anak-anak muda sekarang sedang seronok bersenam menggunakan tali, menggunakan tayar. Okey. Nyatakan otot dominan di bahagian atas badan yang digunakan oleh atlet P. Okey, atlet P. Okey. Baik. Okey, otot dominan
Di bahagian atas upper body. upper body. Okey. Iaitu dia menggunakan otot deltoid dan trapezius di bahagian belakang. Untuk yang main tadi. Okey. Okey. Nyatakan jenis pengucupan otot atlet Q. Okey, bila atlet Q dia mengangkat tayar, dia menahan. Tayar tu berat. Bila kita tahan, tadi kita belajar apa? Isometrik. Kan? Macam ni pun isometrik. Kita download dinding pun isometrik. Ingat nah, bila dia angkat. Okey. Okey. Seterusnya, cikgu. Ya, seterusnya. Okey, Raja 9 menunjukkan satu latihan kecerdasan fizikal. Yang tadi kita dah baca. Nyatakan satu komponen kecerdasan yang dapat ditingkatkan dalam latihan di atas bagi atlet P dan Q. Dia katakan atlet P, daya tahan otot. Kenapa? Daya tahan otot. Kenapa dia katakan latihan atlet P? Jawapan dia daya tahan otot. Kenapa? Siapa nak jawab? Hazmi? Kenapa Silakan. daya tahan otot? Okey, Lisha Rani. Okey, kenapa? Sebab dia melakukan berterusan. Dia melakukan secara berterusan. Sebab dia melibatkan masa. Betul tak? Betul. Melibatkan masa. Sebab dia lama. Okey, melibatkan masa. Jadi, seterusnya. Okey, atlet Q. Dia melibatkan kekuatan otot. Otot dia angkat. Dia lepas. Satu benda yang berat sekali dia buat. Baik. Okey. Okey, bidang 5. Baik, cikgu. Okey, bidang 5 kita tengok bahagian pemakanan. Namakan kumpulan Q. Okey, bila katakan namakan kumpulan Q, kita tengok saja pada piramid makanan tu. Apa yang ada dalam tu? Sebab ini saya tak boleh besarkan. Okay, boleh nampak apa yang tak? ada? Siapa boleh jawab? Siapa boleh tengok? Q tu ada apa? Q. Saya pun tak nampak je. Ya. Siapa? Hazmi. Hanani. Silakan Hazmi. Hazmi. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ni dapat markah percuma saja. Cuma boleh kenal saja. Siapa yang tak kenal temikai? Siapa tak kenal? Okey, Jamil. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Nyatakan namakan kumpulan makanan yang perlu diambil oleh atlet berdaya tahan otot. Bila berdaya tahan otot, dia memerlukan protein. Protein. Okey, Hanani. Hanani selalu hilang. Hanani? Ya. Apakah? Nyatakan kumpulan makanan yang perlu diambil oleh atlet berdaya tahan otot. Bijirin. Apa dia? Apa dia tadi? Ya, bijirin. Okey, berdaya tahan otot, bijirin. Kita pergi kepada karbohidrat ataupun bijirin. Sebab dia perlukan tenaga. Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu, kita dah belajar macam-macam dah teknik untuk kita menjawab bagi subjek sains sukan kertas 2. Cikgu, ada tak apa-apa pesanan macam mana mereka nak membuat latihan? Short and sweet daripada cikgu. Okey, untuk membuat latihan, banyak baca dan kaitkan. Okey. Baik. Buku yang ada, hari ini cuma buat latihan. Tengok buku tu cuma tengok bila ada penerangan saja. Kita dah last dah. Okey, dapatkan semua bahan-bahan yang kita baca tu. Kita cuma ulang kaji dengan buat soalan saja. Tulis terus saja. Okey, tak perlu nak fikir-fikir lagi. Ambil soalan, terus. Ada jawapan dah. Yang dah ada jawapan. Baik, terima kasih Cikgu Syakir. Baik, terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang ada bersama dengan kita di dalam studio dan maupun calon-calon SPM yang ada di rumah. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya. Jadi terima kasih Cikgu. Terima kasih semua pelajar. Kita jumpa lagi di episod seterusnya esok pada waktu yang sama dan hari yang sama. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Saya Hafiz Syazwan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.
kepada anak saya, Muhammad Izan Mustaqim, selamat menjawab peperiksaan SPM dan good luck untuk semua.